Okay, dalam video ni saya akan discuss topik 1.4 yang kita tak sempat nak cover dalam lecture sebelum ni. Okay, untuk topik 1.4 ni pertama kita akan discuss pasal outlier, and secondly kita akan discuss pasal box plot. Kita lukis dan kita akan interpret data kita berdasarkan box plot. Okay, untuk kita punya data ni dia ada dua cara macam mana kita nak analyze kita punya data. Satu menggunakan traditional method, satu lagi menggunakan exploratory data analysis. And kalau ikut in term of complicated, yang mana lebih complicated, of course exploratory data analysis lebih complicated. Tapi bagusnya pasal benda ni dia memberi kita gambaran lebih jelas untuk kita punya data. So apa dia traditional method? So frequency distribution adalah considered as traditional method, ataupun instead of frequency distribution kita boleh pakai stem and leaf plot. And histogram adalah contoh traditional method. In term of exploratory data analysis kita boleh pakai box plot. So mean, kalau sebelum kita boleh pakai mean, tapi sebenarnya kalau data kita skew, median is going to be a better representation. Kalau traditional method kita pakai nilai standard deviation, tapi kalau exploratory kita boleh pakai nilai interquartile range. Okay, apa bagusnya median dengan IQR kalau nak banding mean dengan standard deviation adalah in terms of skewness. Kalau kita ada masalah skewness dalam kita punya data, dan kita tak boleh pakai mean atau standard deviation. Memang kena pakai median dengan IQR. Kalau tak, gambaran yang kita nak bagi tu untuk data tu dia tak tepat. Okay, the purpose of exploratory data analysis is to discover any gap ataupun pattern. So kita nak tengok data kita tu adakah macam kalau kita ada scale, semua scale tu penuh, ataupun mungkin dia ada gap dekat nilai 2 sampai 3 ke. Yang tu kita boleh discover daripada exploratory data analysis. Okay, macam yang saya mention sebelum ni, kalau kita ada symmetric data, so data kita adalah bell shape. So untuk kira central tendency boleh pakai nilai mean, untuk variability kita boleh pakai standard deviation ataupun variance, mana-mana lah. Tapi kalau kita ada data skew, tak kisahlah sama ada dia adalah right skew ataupun left skew. Kalau soalan tu dia nak measure of central tendency, memang kena pakai median. Kalau soalan nak measure of variability, so kita kena banding ataupun kita kena describe menggunakan nilai interquartile range. So interquartile range ni adalah kuartal 3 tolak kuartal 1 yang kita dah tengok dalam topik sebelum ni. Okay, so ni adalah contoh-contoh type of data dan apa yang kita boleh pakai lah untuk summarize kita punya data. Contohnya kalau data kita tu adalah kuantitatif, dia melibatkan nombor, kiraan ataupun ukuran. And kalau dia adalah ratio, so kalau tuan-puan ingat sebelum ni apa dia ratio? So ratio adalah meaningful zero. Kalau kita kata benda tu adalah kosong, maknanya dia memang kosong. Tu maksud ratio. Okay, contohnya adalah berat tinggi. Kalau kita kata berat dia kosong, memang kosong kilogram lah benda tu. Bilangan. Kalau kita kata bilangan orang adalah kosong, maknanya tak ada orang. And so on. Tu adalah ratio. Okay, bila kita ada ratio scale dalam bentuk kuantitatif, kita boleh describe data tu menggunakan nilai mean, median, mode, range, standard deviation ataupun interquartile range. And kalau kita nak graphkan dia, boleh jadikan dia dalam bentuk histogram, bar chart, stem and leaf plot dengan box plot. Okay, kalau kita ada symmetrical distribution, symmetrical ni maknanya dia bell shape macam ni. Okay, so boleh pakai mean, median, mode, range, standard deviation ataupun boleh represent pakai histogram ataupun bar chart. Tetapi kalau kita ada skew distribution, jangan pakai mean, pakai median, range dengan interquartile range. So range ni pun sebenarnya tak berapa bagus kalau kita ada skew distribution. And seelok-eloknya kita pakai interquartile range. And kalau categorical data, nominal ataupun ordinal, boleh pakai mode, boleh pakai count, boleh pakai percentage. Yang ni boleh pakai mode, mean, count, percentage. And cara paling senang nak present categorical data adalah menggunakan pie chart ataupun bar chart. Pie chart lah yang paling famous sebab kita senang nak tengok. So kalau pie chart kita boleh tengok right away. So variable mana yang kategori dia yang paling tinggi and so on. Okay, yang ni tuan-puan boleh baca sendirilah. So apa kelebihan setiap graphical description ni. Apa kelebihan buat histogram, apa kelebihan stem and leaf, apa kelebihan box plot and so on. Sekarang kita akan balik kepada outlier. Okay, macam saya mention sebelum ni, so outlier ni dia adalah nilai yang lain daripada data kita. Kalau kita tengok data kita tu, dia adalah lain.
Contohnya kalau ketinggian. Okay, saya ada orang ni tinggi dia 151. Katakanlah saya ada data 5 orang pelajar. Orang ni tinggi dia 160, orang ni tinggi dia 173, orang ni ada 62. Kemudian tiba-tiba ada seorang tinggi dia adalah 123. So kalau katalah dia adalah pelajar universiti, sebenarnya kalau ketinggian dia 123 ni dia macam lain lah kalau kita nak banding dengan nilai-nilai yang sebelum ni yang kita ada. So kita kena pastikan sama ada nilai tu dia memang wujud ataupun kita salah rekod. Sepatutnya tinggi dia 173 tapi orang yang rekod tu tulis 123 and so on. So kita kena pastikan benda tu. Kalau nilai tu terlalu jauh daripada nilai-nilai yang lain, tu kita kena buang nilai tersebut and proceed dengan apa yang kita ada. Okay, sebab nilai tu macam tak bagus lah. Dia akan buatkan katalah kita ambil nilai min daripada combination of nombor-nombor tersebut, dia akan buat nilai min kita tu adalah salah. So it's not a good representation. Dia bukan exact representation of kita punya data. So outlier ni dia boleh jadi nilai yang terlalu tinggi ataupun boleh jadi juga nilai yang terlalu rendah bila kita bandingkan dengan data kita secara keseluruhan. Okay, outliers can happen. So macam mana boleh berlakunya outlier? So dia boleh jadi kesilapan measurement ataupun observational error. Contohnya kalau kita timbang orang, kita silap tengok orang tu sepatutnya berat dia 53 tapi kita tengok macam 73 and so on. Tu adalah kesilapan lah. Boleh jadi typing error, typo, salah rekod sepatutnya 173 tapi tulis 123. So benda tu boleh terjadi. Ataupun kadang-kadang tulisan orang ni kita tak faham. Kita nampak macam 2, sebenarnya dia tulis 7 and so on. Okay, so the data value obtained from a subject that is not defined ni salah ambil sampel. So sampel population kita lain tapi kita ambil sampel yang salah, boleh jadi juga. Okay. So ataupun data tu sebenarnya wujud tapi dia lain. Contohnya macam orang yang 123 ni boleh jadi kita ada simptom kan orang kerdil. Boleh jadi dia memang wujud and orang tu adalah orang kerdil. So kita tak tahu benda tu ada possibility untuk berlaku. Okay, macam mana kita nak tahu data kita tu benda tu adalah outlier? So cara yang apa yang kita akan buat adalah kita akan pakai formula. So kita akan tengok nilai that is beyond 3 standard deviation of the mean. So kalau kita banding dengan nilai mean dia, so dia 3 kali dia adalah nilai mean tambah ataupun dia tolak 3 kali nilai standard deviation. So kalau ada nombor macam tu, kita akan kira dia sebagai outlier. Okay, outlier ni dia can strongly affect mean and standard deviation. Kalau kita ada outlier dalam kita punya data, so mean dengan standard deviation kita adalah tak valid, dia tak bagus. Okay, ni adalah maksud saya dengan 3 kali standard deviation. Ni adalah nilai mean kita. Okay, kalau nilai tu adalah dekat sini ataupun dekat ujung sini, dia adalah mu tambah atau tolak 3 kali nilai standard deviation. So kita akan consider dia sebagai outlier. So apa yang kita akan buat kalau data kita ada outlier? Kita akan buang data tersebut. Contohnya kalau kita ada 10 data tapi 2 adalah outlier, maknanya bila kita analyse data tu kita akan proceed dengan 8. So 2 lagi ni kita akan buang sebab data tak bagus. Okay, position of outlier. So data value X is an outlier if it is less than the lower boundary value or exceed the upper boundary value for the data set. So outlier ni dia boleh jadi nilai yang besar ataupun nilai yang kecil. So kalau nilai dia adalah lebih besar daripada upper boundary ataupun lebih kecil daripada lower boundary, so kita akan consider dia sebagai outlier. Tapi macam mana kita nak kira lower boundary dengan upper boundary? So ada formula dia macam mana kita nak kira lower dengan upper boundary. This is the formula. Okay, ni formula untuk lower boundary. Dia adalah kuartal 1 tolak 1.5 kuartal 3 tolak kuartal 1. Dan satu lagi formula adalah untuk upper boundary. So dia adalah kuartal 3 tambah 1.5 kuartal 3 tolak kuartal 1. Apa beza formula? Kalau tengok formula dia lebih kurang sama. Beza dia kat sini je. Kalau lower boundary dia tolak, kalau upper boundary kita tambah. Depan ni pun beza. Kalau lower boundary dia kuartal 1, kalau upper boundary dia adalah kuartal 3. Tapi yang belakang memang sama lah. And Q3 tolak Q1 ni dia adalah, kita panggil dia sebagai IQR, interquartile range.
Dan X is an outlier. Okay, kalau kita dapat nilai yang lebih kecil daripada lower boundary, so dia kat sini, dia adalah outlier. Ataupun nilai dia lebih besar daripada upper boundary dekat sini, so pun dia adalah kategori outlier. So kena check dua-dua lah. So yang besar ataupun yang kecil. Okay, contoh ni ada contoh nombor 1. So the number of credits in business courses for 8 job applicants is shown here. So find the first and third quota for the data above. Is there any outlier on the above data? First kali bila kita nak cari outlier, kita kena cari quota 1 dengan quota 3. Sebabnya dalam formula ni kita akan ambil quota 3 tolak quota 1. And memang kita pakai nilai quota 1 dengan quota 3. So first benda, cari dulu QI dengan Q1 dengan Q3. So kalau ikut formula, kalau ingat formula dia adalah quotile I adalah bersamaan X tu adalah kita punya data. I darab N bahagi dengan 4. Sebab bila quotile, kita akan bahagikan data kita kepada 4 bahagian. So I ni dia kena sama. Kalau kat sini quotile 1, I ni pun adalah 1 lah. Kalau 3, tu adalah 3 darab dengan N and so on. Okay, untuk formula yang pertama, so ni adalah quotile 1. So dia adalah 1 darab 4 sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. So N adalah sama dengan 8. Okay, bahagi dengan 4. So 8 bahagi 4 dapat nilai 2. So kalau tuan-puan tengok balik formula sebelum ni. Okay, formula dia adalah untuk kita cari measures of position ni. Quotile, percentile ataupun decile. Okay, syarat dia macam ni. Kalau kita dapat whole number. Okay, whole number tu dia refer kepada nombor kat bawah ni. Whole number ke tak? Nombor yang kita dapat daripada formula ni. Okay, kalau dia adalah whole number. Okay, whole number ni counting number lah. Nombor kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu kita panggil dia sebagai whole number. So, kita akan ambil nombor tu. Katalah kita dapat C. Tambah nombor seterusnya bahagi dengan 2. Tu kalau dapat whole number. Okay, contohnya katalah C ni kita dapat nilai 2. So, kita akan ambil X2 tambah X3 bahagi dengan 2. So, nombor pada posisi yang kedua tambah nombor pada posisi yang ketiga bahagi dengan 2. Tu kalau dapat whole number. Okay, satu lagi possibility. Kita dapat not whole number. Not whole number ni maknanya dia adalah bentuk perpuluhan. Contohnya 1.5, 1.3, 1.1. Okay, dia bukan dalam bentuk perpuluhan. Dia bukan dalam bentuk whole number. So, contoh dia. Kalau kita dapat X1.2, kita kena ambil nombor seterusnya. So, X2. Position 1.2 jadi position yang kedua and so on. Okay, untuk case kita ni, sebab kita dapat dua-dua whole number. So, kita pun ambil lah nombor daripada posisi kedua. Tambah nombor pada posisi yang ketiga bahagi dengan 2. Tapi bila kita ambil nombor yang melibatkan posisi, first kali benda yang kita kena buat adalah data ni kita kena susun. Daripada paling kecil kepada paling besar. Memang kalau kita kira percentile, quartile, median, apa lagi, decile, memang first kali benda kena buat adalah kena susun kita punya data. Sebab X2 ni, 2 kat bawah ni dia adalah position. 3 ni adalah nombor dalam posisi kedua, nombor pada posisi yang ketiga and so on. Okay, kalau kita tengok kita punya data ni, nombor mana dalam posisi yang kedua? Posisi kedua adalah 12. Posisi ketiga adalah 15. So basically kat sini ni dia adalah 12 tambah 15 bahagi dengan 2. So 27 per 2 dapatlah 13.5. Okay, sama juga dengan kuota ketiga. Bila kita masuk dalam formula 3 kali 8 bagi 4 dapat whole number X6. So nombor pada posisi yang ke-6 adalah 3, 4, 5, 6, 45. So tambah dengan 63 dapat 108. So bahagi 2 dapat nilai 54. Tu adalah kita punya kuota yang ketiga. Kemudian ganti masuk dalam formula. So, bila ganti masuk dalam formula, dapatlah nilai lower boundary adalah negatif 47.25. So, nilai upper boundary adalah 114.75. Okay, so bila kita nak tahu ada outlier ke tak, okay, kita tengok untuk lower boundary ada tak nombor yang lebih kecil daripada negatif 47.25. Sebab kalau ingat, tuan-puan ingat balik yang gambar ajar kat atas tadi, dia macam ni. So, kat sini adalah lower boundary. Kat sini adalah upper boundary. So, anything that goes beyond upper boundary dengan lower boundary, so tu adalah dikira sebagai outlier. So, kalau dia jatuh kat sini, outlier. So, jatuh kat sini pun dia adalah outlier. So, kita tengok. Lower boundary dia negatif 47.25. Ada tak nombor yang lebih kecil daripada negatif 47.25? So, kalau kita tengok tak ada pun nombor kat sini yang negatif, maknanya okay, tak ada nilai yang lebih kecil daripada lower boundary. Okay, kita check pula upper boundary.
So upper boundary, so nilai dia adalah 114.75. So kat sini 114.75. Ada tak nombor yang lebih besar daripada 114.75? So bila kita tengok nombor paling besar pun adalah 72. So maknanya untuk kes kita ni, nombor yang lebih besar daripada upper boundary pun tak ada. Maknanya kita tidak ada outlier. So therefore, thus there is no outlier. Itu adalah cara macam mana nak kira outlier. Okay, kita try buat satu exercise kat sini. Untuk kes yang ada outlier. Saya copy dulu soalan. Okay, so ni soalan nombor 1. So given that kita ada this data set 19, 21, 43, 75, 46. So dia kata find outliers if any. Okay, mula-mula sekali benda first yang saya akan buat adalah saya akan rearrange data. Susun balik data. Data kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. So n kita adalah sama dengan 9. So susun daripada kecil paling besar. Okay, 1, 2. Selalu ni saya akan cross. Saya takut tertinggal. 3, 4. 4 ada 2 kali. So 4, 4, 5, 6, 7. Dan last kali adalah 19. Cukup ke tak ni ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup. Itu adalah kita punya data. Saya dah susun dia daripada nombor paling kecil kepada nombor paling besar. Okay, next apa yang kita akan buat adalah cari dulu kuartal 1 dengan kuartal 3. So, kuartal 1 adalah sama dengan X. 1 darab dengan 9 bahagi dengan 4. So, 9 bahagi 4 adalah... Sekejap, saya ambil kalkulator. So, belajar stats ni kena ada kalkulator kat sebelah. Senang nak kira. Okay, so, 9 bahagi 4. So, nilai dia adalah X. 2.25. So 2.25 ni whole number ke tak? Tak. Kenapa? Sebab dia dalam bentuk perpuluhan. Dia bukan dalam bentuk nombor yang kita kira. So bila dia bukan dalam bentuk whole number, so kita ambil nombor seterusnya. Untuk kes ni, lepas 2, nombor seterusnya adalah sama dengan 3. So nombor mana pada posisi yang ketiga? So nombor yang pada posisi yang ketiga adalah nombor 3. Ni nombor pada posisi yang ketiga. Ni 3 ni, 3 kat bawah ni. Dia adalah position nombor tu, nombor yang keberapa. Sekarang data ni adalah data yang ketiga. So kita pun kira 1, 2, 3 kebetulan. So nilai dia adalah bersamaan dengan 3. So X3 sama dengan 3. So kita buat benda yang sama untuk kuartal 3 as well. So dia akan jadi X. Formula kita kalau sebelum ni adalah 1 kat sini. Bila kita nak cari kuartal 3, so kena tukarlah. Dia akan jadi 3 darab 9 bahagi dengan 4. So, 9 kali 3, 27. So, 27 bahagi dengan 4. 6.75. So, saya dapat X 6.75. Okay, nombor seterusnya adalah X7. So, yang mana satu nombor X7? 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nombor pada posisi yang ketujuh adalah sama dengan 6. So, ni adalah sama dengan 6. So, sekarang dah dapat kuartal 1 dengan kuartal 3. Okay, kemudian kita nak cari apa dengan lower boundary. Tak ingat formula. Kuartal 1. Okay, lower boundary. So, formula dia adalah kuartal 1 tolak 1.5. So, kuartal 3 tolak kuartal 1. Itu formula dia. Okay, so kita pun gantilah. So, kuartal 1 nilai dia adalah sama dengan 3. So, 3 tolak 1.5. So, darab dengan 6 tolak 3. So, 3 tolak 1.5 darab dengan 3. So, saya dapat nilai negatif 1.5. Okay, itu adalah kita punya lower boundary. Okay, upper boundary pula, formula dia adalah kuartal 3 tambah 1.5 kuartal 3 tolak kuartal 1. Kuartal 3 nilai dia 6. So, saya akan dapat 6 tambah 1.5 darab dengan 6 tolak 3. So, 6 tambah 1.5 darab dengan 3. So, kita akan dapat nilai 10.5. So, kita pun nak tahu ada outlier ke tak. Kita pun banding lah. Ada tak nilai
yang lebih kecil daripada negatif 1.5. So kalau kita tengok tak ada, sebab nilai paling kecil pun adalah 1. So maknanya kita tak ada nilai yang terlalu kecil. Ataupun ada tak nilai yang lebih besar daripada 10.5. Kita punya data. Ada nilai yang lebih daripada 10.5. So kalau sebab kita tengok kat sini, kita ada nombor 19. Ni nombor 19 ni. So therefore, kita boleh buat conclusion kat sini. So 19 dia adalah outlier. 19 is an outlier. So kena check dua-dua. Lower dengan apa? Sebab outlier dia boleh jadi nilai yang sangat kecil, boleh jadi nilai yang sangat besar. Okay, tu adalah cara macam nak kira outlier. So ni tuan-puan boleh try lah buat soalan nombor 2. Okay, ni jawapan dia. So akan dapat 21 adalah outlier. Tapi sebelum tu, ingat benda first kena buat adalah susun dahulu data. Barulah kita boleh start cari. Okay, so